Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kali ini ikhwatul iman, pertemuan kita, perjumpaan kita berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kita mengasah ilmu yang ada di dalam dunia-dunia ilmu. Di hadapan saya ini ikhwatul iman ada sebuah buku yang sangat menarik ditulis oleh Ustaz Abu Ruwais. Ustaz Abu Ruwais menulis suatu buku yang bertajuk Bersuci dan Berudu menurut Sunnah dan Mazhab Asy-Syafi'i. Buku ini ikhwatul iman terbitan daripada Bushra Studio dan Publication Sendirian Berhad. Buku ini sangat menarik ikhwatul iman, sangat menarik buku ini. Buku ini telah memecah suatu bentuk fiqh yang baru. Buku ini telah memberi kepada kita suatu nafas yang baru. Ustaz Abu Ruwais sebagai penulis buku ini bersuci dan berudu menurut sunnah dan mazhab Asy-Syafi'i. Buku ini seperti buku-buku ataupun kitab-kitab mutaqaddimin, tetapi dengan metod penulisan dan nafas penulisan yang agak baru dan memberikan suatu penjelasan yang sangat menarik. Buku ini bukan sahaja membahas tentang isu-isu fiqh berkenaan dengan suci dan berudu menurut mazhab Syafi'i, tetapi buku ini lebih menekankan kepada dalil, menekankan kepada hujah, mengambil hujah-hujah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih dan diselarikan dengan aqwal ataupun perkataan-perkataan ulama yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i ataupun Imam Syafi'i sendiri. Ikhwatul iman, buku ini sangat menarik. Saya katakan bahawa kita perlu mengadakan suatu tajdid. Kita mengadakan suatu reform di dalam ilmu, dalam knowledge ini, dalam ilmu ini. Daripada kita belajar fiqh secara lama tanpa melihat kepada dalil. Buku ini yang ditulis oleh Ustaz Abu Ruwais ini memberi nafas yang baru. Setiap bab-bab yang ada di dalam bab suci dan bab wudu ini, bab taharah dan wudu ini dibawa dalil-dalil. Sama ada dalil yang disepakati dalam mazhab Syafi'i ataupun dalil yang bersifat dia wujud daripada nas Quran dan as-sunnah yang sahih. Sehingga kan apabila kita belajar fiqh daripada metod buku ini, kita akan dapat sesuatu yang baru. Kita mendapat suatu analisa yang baru. Kita dapat mengenal ilmu secara agak sistematik. Kita akan kenal ilmu dengan disiplin-disiplin dia. Kalau dahulu kita belajar, Ustaz apa hukum perkara ini, Ustaz kata ya boleh. Tanpa Ustaz menyebut di mana rujukannya, apa ayatnya, apa hadisnya, apa kedudukan hadisnya, ulama manakah yang membolehkan. Tapi sistem yang ada dalam buku ini, dia sangat balik kepada akar umbi ilmu. Dia kembali pada akar umbi ilmu. Sehingga kan ada suatu mukadimah yang menarik dalam buku ini yang dibuat oleh Ustaz Abu Ruwais ini sangat menarik. Metod penulisan itu, dia dedahkan bagaimana metod dia menulis buku ini. Dia menyebut perkataan yang disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir. Dia menyebut perkataan Imam Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Pada jilid yang ke-10 pada muka surat 276. Al-Hafiz Ibn Katsir menyebut perkataan alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi shawaba. Kata Imam Ibn Katsir, alaikum bi ashabil hadis, hendaklah kamu semua hendaklah berpegang teguh dengan ashabul hadis, dengan ulama-ulama hadis. Kerana status hadis mereka akan membuat kajian dan penelitian yang sangat detail. Berpeganglah kamu dengan ashabul hadis. Fa innahum, kerana ulama-ulama hadis ini aktsarun nasi sawaban. Kerana ulama hadis
ulama-ulama hadis kerana kebenaran banyak berpihak kepada mereka. Jadi ini satu metod yang sangat benar supaya ilmu itu tidak di atas kita kata qala qila, qila, mereka kata saya kata, mereka kata saya kata. Maka dia tak ada sumber dia. Kita akan meninggalkan apa yang Quran sebut fatabayyanu dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quran suruh kita siasat ilmu itu, ambil berat. Ustaz Abu Ruwais ikhwatul iman, dia membuat satu muqaddimah yang sangat menarik. Telah menjadi tradisi ilmu pada zaman silam. Nanti antum tengok kitab-kitab lama, sebelum dia bercakap soal fiqh, dia mendahulukan hal akidah. Ustaz Abu Ruwais ketika dia menulis kitab ini, kitab berkenaan dengan bersuci dan berwuduk menurut sunnah dan mazhab Syafi'i, dia memulakan satu muqaddimah yang sangat menarik. Dia menghimpunkan ke semua perkataan para imam tentang makna ilmu. Sehingga kan kadang-kadang kita melihat dalam dunia ilmu, apabila disebut khilaf, kita pun tak tahu nak menyelesaikan khilaf tu macam mana. Kita pun tak tahu nak kembalikan khilaf itu di mana. Tetapi Ustaz Abu Ruwais sebelum dia bercakap tentang bab bersuci, bab najis, bab berudu, batal udu, dia memulakan suatu muqaddimah yang sangat menarik. Muqaddimah yang sangat menarik. Meletakkan ilmu itu di asasnya. Meletakkan bagaimana kita mengenal ilmu. Supaya ada suatu perbezaan ikhwatul iman antara hadis Nabi dan pandangan para ulama. Yang mana pandangan para ulama, yang mana nah yang sahih. Masya Allah, satu tulisan yang sangat kita menyatakan ahlan wa sahlan. Kita sangat mendahagakan keadaan ilmu seperti ini. Ustaz Abu Ruwais beberapa muqaddimah dia membawa pandangan a'immatul mazahib arba'ah, pandangan 4 imam mazhab tentang makna ilmu. Lebih kurang di sini ikhwatul iman, kalau kita nak kira lah beberapa muka surat, hampir 10 muka surat, dia memberi satu muqaddimah di bawah tajuk metod penulisan. Metod penulisan. Bagaimana penulisan itu dapat difahamkan. Bagaimana ilmu itu nak dikembalikan. Quran menyebut pada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bagaimana dikembalikan urusan itu pada Quran dan Sunnah. Sekiranya ada suatu perbalahan, kembalilah kepada Allah, iaitu pada Quran, kepada Rasul. Ketika hayat Nabi, berjumpa dengan Nabi. Ketika wafat Nabi, kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Ini saya katakan ikhwan satu penerokaan yang baru dalam dunia. Sangat baik para asatizah kalau nak mengajar fiqh yang ringan, fiqh yang semasa, fiqh yang nak memberi asas kepada kaum muslimin. Sangat menarik buku Ustaz Abu Ruwais ini dijadikan sebagai teks dalam kuliah kita. Buku ini diberi dengan nafas yang baru, dengan kulit yang tebal, dengan nafas yang baru, dengan tambahan daripada edisi hak lama, diberi nafas yang baru. Nanti kita boleh baca di dalam kata pengantar itu, Ustaz Abu Ruwais menyebut bagaimana buku ini diberi nafas-nafas yang baru. Jadi alhamdulillah, kewujudan buku seperti ini sangat-sangat kita alu-alukan. Sangat-sangat kita alu-alukan. Kita menyatakan ahlan wa sahlan. Maka saya mencadangkan kepada kaum muslimin supaya dapatkan buku ini dalam hal perbincangan fiqh berkenaan dengan bersuci dan berwudu menurut mazhab Syafi'i, menurut sunnah dan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah tokoh sunnah, nasirus sunnah. Dia mendapat gelaran pembela kepada sunnah, penyebar kepada sunnah. Imam Syafi'i adalah imam yang banyak berjuang mengangkat sunnah Rasulullah dan menegur masyarakatnya supaya meninggalkan hal-hal yang bidah. Ikhwan, mudah-mudahan Allah memberi balasan dan jasa yang baik di atas penulis ini, Ustaz Abu Ruwais, seorang Malaysia, anak Malaysia yang menulis buku ini. Alhamdulillah, kita ada tokoh-tokoh besar yang Allah hantar untuk membela agamanya. Supaya buku ini dapat kita miliki dan kita baca, ikhwatul iman. Kita tidak menyatakan buku lain tak dibaca macam biasa, tetapi buku ini dengan nafas yang baru, dengan metod yang baru, dengan manhaj ilmu yang baru, dengan sistem talaqi ilmu yang sangat memenuhi makna ilmu itu sendiri. Maka saya mencadangkan kepada ikhwan untuk memiliki buku ini, bersuci dan berwudu menurut mazhab
Asy-Syafi'i. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Semoga dipertemukan Allah pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.